أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah kurniakan kepada kita pelbagai nikmat. Nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, dan nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, yang mana kita masih lagi berbaki 1 minggu lagi. Bagi sesiapa yang masih belum bermula pun puasa 6, saya jangkakan masih lagi sempat. Kalau kita straight start daripada besok sampai hari Jumaat, mungkin sempat lagi. Siapa yang belum mula pun puasa 6. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menghadapi 1 bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang dipanggil sebagai 1 bulan penyucian jiwa. Bulan untuk kita membersihkan diri kita. Alhamdulillah, setelah selesai 1 bulan, Allah kurniakan kepada kita 1 bulan, iaitu bulan Syawal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama, mereka bila habis saja bulan Ramadan, mereka berasa sedih. Bukannya tak boleh sambut hari raya dengan kegembiraan, bahkan kita disunatkan untuk bergembira pada hari raya Aidilfitri. Tapi kenapa mereka ni bersedih, tuan-tuan? Bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu bersedih? Antara sebabnya ialah mereka ni risau amalan mereka sepanjang 1 bulan pada bulan Ramadan diterima ataupun tidak. Sebab tu mereka bersedih. Kita puasa daripada bulan Ramadan, awal Ramadan sampai akhir. Setiap hari kita baca Al-Quran, 1 hari 1 juzuk. Setiap hari kita bangun qiyamul lail, salat tahajud. Setiap hari kita bersedekah, infakkan harta kita kepada Allah. Sepatutnya kita lebih risau daripada mereka. Adakah amalan aku diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa aku ni dapat terima ke tak? Bacaan Al-Quran ini diterima ataupun tidak? Sepatutnya kita lebih risau. Boleh bergembira, disunatkan, alhamdulillah. Tapi muhasabah diri balik, diterima ataupun tak amalan tersebut. Ada ulama Ibnu Rajab bernama Ibnu Rajab, dia kata apa? Walaisal Eid liman labisal jadid. Hari raya itu bukannya sekadar pada baju yang baru sahaja. Kita hari raya mesti nak beli baju baru, bukan pada baju baru sahaja. Innamal Eid liman ta'atuhu tazid. Dia kata apa? Hari raya itu adalah kepada mereka yang mana ketaatan dia kepada Allah bertambah.
Mereka yang layak untuk menyambut hari raya Idul Fitri ialah mereka yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Bila masuk bulan Ramadan, dia baca Al-Quran setiap hari 1 juzuk. Habis saja Ramadan, dia khatam Al-Quran. Habis saja bulan Ramadan, dia teruskan amalan baca Al-Quran itu. Ketaatan dia bertambah. Bulan Ramadan, dia setiap hari bersedekah. Habis saja bulan Ramadan, dia tetap melakukan amalan bersedekah. Ketaatan dia bertambah. Ibadahnya istiqamah daripada Ramadan sampai keluar Ramadan. Itu yang dinamakan ketaatannya bertambah. Ibnu Rajab tambah lagi, dia kata apa? Walaisal Eid liman tajammala bil libasi wal markub. Bukannya hari raya itu pada pakaian yang cantik dan pada kenderaan-kenderaan yang cantik sahaja. Wa innamal Eid liman ghufirat lahu dzunub. Bahkan hari raya itu adalah kepada mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan ni, mereka lah yang layak selayaknya untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Ketaatannya bertambah, dosanya diampunkan oleh Allah. Dua golongan ni, mereka inilah yang layak untuk pergi open house setiap hari. Setiap hari ada open house, dia yang layak dua orang ni. Sebab apa? Ketaatan dia bertambah, dosanya diampunkan, dia layak untuk bergembira. Muhasabah diri kita balik, adakah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, ataupun amalan-amalan kita diterima oleh Allah ataupun tidak. Jadi timbul persoalan, apakah dia tanda-tanda dosa kita telah diampunkan oleh Allah? Kalau kita buka surah Ali Imran ayat 133 sehingga 136. Tuan-tuan, puan-puan boleh buka surah Ali Imran 133, 136. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Allah. Kerana apa? Orang yang mendapatkan keampunan ni Allah akan kurniakan dia apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah akan kurniakan kepada mereka jannah, syurga, arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya itu seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Uiddat lil muttaqin. Ciri yang pertama, orang yang bertakwa. Kita berpuasa, hujung sekali target kita apa? La'allakum tattaqun, takwa. Jadi orang yang bertakwa, mereka inilah yang mendapat keampunan daripada Allah. Satu ciri dia. Nombor dua, ciri yang mendapat orang yang mendapat keampunan daripada Allah. Nombor dua, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tanda yang kedua ialah mereka yang menginfakkan harta ketika mana senang, ketika mana susah. Walaupun dia senang, dia banyak harta, dia sedekahkan harta dia. Dia banyak duit, dia infakkan harta dia di jalan Allah, tak ada masalah. Dan juga ketika mana dia susah, walaupun dia tak ada duit, duitnya cukup-cukup untuk keperluan dia sendiri, tapi dia tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu tanda mendapat keampunan daripada Allah. Duit dalam poket ada RM1 je, inilah aku nak beli nasi kejap lagi, tapi dia jumpa masjid, dia pergi masukkan RM1 tu. Orang yang infakkan harta ketika mana senang, ketika mana susah, tandanya. Ketiga, tanda yang ketiga Allah sebut wal kaziminal ghaiz, orang yang dapat menahan kemarahan dia. Tuan-tuan, puan-puan, setiap manusia ni memang Allah telah kurniakan kepada mereka sifat marah. Memang ada sifat marah, tak boleh hilang. Tapi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Orang yang kuat bukanlah orang yang pada badannya saja berketul-ketul, tak. Kekuatan badannya itu tidak menandakan dia ni kuat. Tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan kemarahan dia. Yang itu orang yang kuat.
Orang yang dapat menahan kemarahannya, itulah sebenar-benarnya orang yang kuat. Bukannya orang yang angkat besi tu, bukan. Dia orang kuat juga, tapi kuat badan sahaja, dalaman dia tak kuat. 3 tanda. Tanda yang keempat, Allah sebut wal afina 'anil nas. Orang yang sering memaafkan manusia yang lain. Tanda dia mendapatkan ampunan Allah, dia ampunkan orang lain, maafkan orang lain. Walaupun dia rasa dia tak ada dosa pun dengan orang tu, dia tetap minta maaf. Bagus. Tanda yang kelima dan yang keenam, Allah sebut walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tanda yang kelima dan yang keenam ialah apabila dia nak melakukan dosa maksiat, contohnya dia nak minum arak, zakarullah, teringatkan Allah. Sikit lagi nak minum arak, dia ingat pada Allah. Fastaghfaru li dhunubihim, teringat Allah, kemudian dia istighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim. Bila dia dah nak buat maksiat, ingat pada Allah, istighfar pada Allah, terus lupakan dosa tersebut, itulah tanda dia mendapat keampunan daripada Allah. Nak beli nombor ekor, dah masuk dah kedai nombor ekor ni, sikit lagi nak beli, astaghfirullahalazim, lepas daripada tu tak beli dah. Tanda dia mendapat keampunan Allah. Allah kurniakan kepada mereka ni apa? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Allah kurniakan kepada mereka yang tadi saya sebut tadi, maghfiratum mir rabbihim, keampunan daripada Allah. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan juga Allah kurniakan kepada mereka syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tadi syurga yang mana seluas langit dan bumi, yang ini Allah kurniakan lagi syurga di bawahnya mengalir sungai. Itulah balasan bagi mereka yang mendapat keampunan daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muhasabah diri kita balik, adakah kita ni tergolong di kalangan mereka yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 sehingga 136. Nanti kita boleh buka semak baca Al-Quran insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung perkongsian saya pada kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang mana kita telah masuk bab yang ke muka surat 71. Bab yang ke berapa 1, 2, 5 ke 6. Bab yang menceritakan tentang perniagaan Nabi SAW dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah, dan sebelum itu Nabi berniaga dengan harta dagangan Khadijah. Sebulan yang lepas, sebelum masuk bulan Ramadan, saya telah sentuh bab berkenaan dengan kehidupan remaja Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mana remaja. Antara amalan ataupun pekerjaan yang Nabi buat ketika mana dia remaja, antara salah satunya ialah Nabi ni dia mengembala kambing. Pada umurnya 8 tahun, darjah 2 lebih kurang, dia gembala kambing. Dalam sebuah hadis Nabi ada sebut, ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam. Semua nabi Allah kesemuanya pernah mengembala kambing. Maka sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah? Sahabat tanya, betul ke engkau? Engkau pun sama ke mengembala kambing ya Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, qala
Naam wa ana, aku juga ya sahabatku. Aku juga dulu pernah mengembala kambing. Antara pekerjaan pertama yang baginda buat ialah mengembala kambing ketika mana umurnya 8 tahun 9 tahun lebih kurang. Ini kenapa kelebihan dia? Apa dia kelebihan kita mengembala kambing? Antara hikmah kita mengembala kambing, yang pertama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja sunnah Nabi Muhammad, tapi sunnah Nabi-Nabi yang terdahulu juga mengembala kambing. Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing, Nabi Isa alaihissalam mengembala kambing. Sunnah Nabi-Nabi dan Rasul Allah semuanya pernah mengembala kambing. Pertama, hikmahnya. Yang kedua, apa hikmah gembala kambing? Antara hikmah mengembala kambing ni ialah untuk melatih diri seseorang itu sifat sabar. Bila dia pernah mengembala kambing, dia akan mendidik sifat sabar pada diri seseorang itu. Dia tahan dengan perangai kambing tu macam mana? Kena tendang kambing, kena kencing dek kambing, sabar. Bagaimana kita nak mengarahkan kambing ni masuk kandang? Sabar. Bagi dia makan, sabar. Bukan senang nak gembala kambing. Salah satu cara kita nak didik sifat sabar, jaga kambing. Itu hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pekerjaan pertama yang Nabi buat ketika mana dia kecil, remajanya. Pekerjaan yang kedua yang Nabi pernah buat ketika mana dia kecil ialah dia juga pernah ikut Abu Talib, pakciknya, pergi berniaga. Satu hari Nabi pernah ikut Abu Talib, pakciknya, pergi berniaga ke negara Syam. Sampai di sebuah gereja di Basrah. Sampai di Basrah, dan mereka berehat, rombongan tersebut dia rehat. Bila dia berehat dekat situ, datang seorang pendeta Yahudi bernama Buhairah. Pendekkan cerita, dia tanya pada Abu Talib. Buhairah ni tanya pada Abu Talib, wahai Abu Talib, siapa budak ni? Iaitu Muhammad. Dia tanya, siapa budak ni? Maka Abu Talib pun jawab, wahai Buhairah, wahai pendeta, ini anak aku. Dia anak aku. Maka pendeta Yahudi ni pun kata, wahai Abu Talib, kau jangan nak tipu aku. Setahu aku, budak ni bapa dia dah meninggal, ayah dia dah meninggal. Macam mana pula engkau kata engkau bapa dia? Abu Talib pun lalas mengaku, betul, aku bukan ayah dia, aku pakcik dia sahaja. Ayah dia dah meninggal. Maka Buhairah kata apa? Wahai Abu Talib, kau bawa budak ni balik ke Makkah. Sebab apa? Sebab kalau orang-orang Yahudi nampak dia, orang Yahudi akan bunuh Muhammad ni. Lebih baik kau bawa dia balik ke Makkah sebelum orang Yahudi nampak dia. Kalau tak, Muhammad ni kena bunuh. Buhairah ni sekali nampak je dia kenal ni Muhammad. Sebab tu dalam Al-Quran ada sebut, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang dikurniakan kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani, mereka ni lebih kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak dia sendiri. Yahudi dan Nasrani ni mereka kenal Muhammad seperti mana mereka kenal anak dia sendiri. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tanya pada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni asalnya agama Yahudi. Maka Umar Al-Khattab dia tanya pada Abdullah, wahai Abdullah, betul ke kamu ni tahu Muhammad ni seperti mana kamu kenal anak kamu sendiri? Umar tanya Abdullah, betul ke Abdullah kau kenal Muhammad seperti mana kau kenal anak kau sendiri, wahai Abdullah? Abdullah bin Salam jawab apa? Wahai Umar Al-Khattab, betul. Kami ni orang-orang Yahudi dan Nasrani kenal Muhammad ini seperti mana kenal anak kami sendiri.
bahkan lebih kenal daripada tu. Sebab apa? Sebab dalam kitab mereka pun ada disebut tentang Muhammad akan turun akhir zaman. Dalam kitab Injil dan Taurat ada menceritakan tentang Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang akan diutuskan oleh Allah. Mereka tahu, mereka kenal Muhammad ni siapa, bahkan lebih kenal daripada anak mereka sendiri. Saya pernah sebut, kita kenal anak kita ni macam mana, kita boleh tahu dekat mana dia punya parut, kita boleh tahu dekat mana luka dia, kita boleh tahu dekat mana tanda lahir dia. Macam tu orang Yahudi dan Nasrani kenal Muhammad ni lebih daripada tu. Sebab tu bila dia kenal, nampak aja Muhammad, dia tahu ini Muhammad. Nampak saja, tengok, tak payah tanya, dia tahu dia Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bab yang lalu. Itu bab yang lalu, saya ulang kaji sikit. Jadi kita masuk bab yang baru untuk hari ini, iaitu bab yang menceritakan tentang perniagaan Nabi SAW dengan menggunakan harta Khadijah dan perkahwinan baginda bersama dengan Khadijah. Mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham, bahawa Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang saudagar yang masyhur serta terkenal dengan kemuliaan budi dan kekayaan harta. Sebilangan besar dari orang-orang Arab di masa itu meminjam sebahagian daripada hartanya sebagai modal perniagaan mereka. Khadijah ni orang bangsawan, orang yang kaya, banyak hartanya. Dahlah cantik, kaya, bangsawan, bijak, perempuan yang sempurna pada waktu itu, Khadijah binti Khuwailid. Maka pada waktu itu ramai orang-orang Mekah, dia nak pinjam harta Khadijah untuk menjadikan modal perniagaan mereka. Sebab apa? Sebab Khadijah ni kaya, banyak harta, bangsawan. Jadi dia nak pinjam duit Khadijah, nak buat berniaga. Bila mana Khadijah mendengar berita perihal peribadi Nabi SAW yang mulia dan akhlak yang terpuji itu, ia terus mempelawakan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjalankan usaha perniagaan dengan hartanya dan sanggup memberi keuntungan yang lebih daripada yang pernah diberikannya kepada orang lain. Satu hari Khadijah ni dia dapat tahu ada seorang lelaki bernama Muhammad. Dia dapat berita ada seorang lelaki Muhammad namanya. Dan dia tahu Muhammad ni seorang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang berbudi pekerti mulia, seorang yang hebat, baik sifat dia, sikapnya. Jadi Khadijah binti Khuwailid ni tertarik dengan Muhammad. Maka Khadijah dia mempelawa kepada Muhammad SAW supaya apa? Untuk mengusahakan perniagaan Khadijah. Dia minta tolong Muhammad, kau tolong niagakan barang aku. Dan Khadijah kata apa? Wahai Muhammad, aku akan bagi kau untung yang lebih lagi daripada orang lain aku bagi. Kalau dia bagi orang lain RM10, dia akan bagi Muhammad dia lebih RM20 contoh. Sebab apa? Sebab dia tahu Muhammad ni jujur, amanah, baik di pekertinya. Jadi dia tertarik. Maka dia kata pada Muhammad, Muhammad, kau tolong jualkan hasil perniagaan aku, dan aku bagi kau satu kawan, bagi kau seorang peneman, digelar sebagai Maisarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Maisarah ni bukannya nama dia. Maisarah ni bukan nama dia. Maisarah ni gelaran dia yang bermaksud pemuda. Maisarah, pemuda. Maisarah ni bukan perempuan, lelaki. Nama macam perempuan, Maisarah, tapi dia lelaki. Budak suruhan Khadijah, dia suruh temankan Muhammad untuk pergi berniaga. Gelaran dia Maisarah, bermaksud pemuda. Jadi Maisarah ni temankan Nabi SAW untuk pergi berniaga barang-barang Khadijah binti Khuwailid. Maka budak suruhan Khadijah yang bernama Maisarah, tawaran itu telah diterima baik oleh Muhammad SAW dengan kerelaan hatinya.
Maka dia pun pergilah, Muhammad pun pergilah bersama-sama dengan Maisarah ni, pergi berniaga barang-barang Khadijah binti Khuwailid. Bila dia berniaga, bila dia bawa barang-barang Khadijah berniaga, dah habis berniaga, dia bawa balik keuntungannya kepada Khadijah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa keuntungan tu kepada Khadijah. Maka Khadijah ni terkejut, terperanjat. Kerana apa? Sebab dia dapati bahawasanya keuntungan pada waktu itu berlipat kali ganda. Tak sama macam orang sebelum ni tolong niagakan. Tak. Contohnya sebelum ni dapat untung RM10,000. Tapi bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga, dia dapat untung RM20,000 contoh. Berlipat ganda. Khadijah terkejut, tertarik dengan perbuatan tersebut. Maka Khadijah tanya pada Maisarah, "Wahai Maisarah, macam mana kau boleh dapat untung lebih macam ni? Selalunya kita dapat RM10,000 je. Selalu kita dapat sikit je. Tapi bila kita perintahkan kepada Muhammad suruh berniaga, kita dapat untung lebih daripada tu. Macam mana kau boleh dapat macam ni?" Maka Maisarah pun jawab apa? "Wahai Khadijah, sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia berniaga sangat baik. Ketika mana dia berniaga, aku tak pernah melihat Muhammad ni herdik orang." Maisarah kata, "Wahai Khadijah, Muhammad ni tak pernah jerit pun pada orang. Bila dia cakap lembut aja, sopan saja dia cakap. Tak pernah dia jerit-jerit. Tak pernah dia mengherdik orang. Kalau orang tu nak beli dekat dia, orang tu tak cukup duit, Muhammad ni akan kurangkan harga bagi biar orang tu beli, ikut harga yang orang tu mampu. Sebab itu ramai orang suka beli pada Muhammad, dan barang hasil jualan kita habis berniaga. Sebab itu untung kita berlipat kali ganda. Sebab apa? Akhlak yang terdapat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat dia yang baik, terpuji, berakhlak mulia, bersopan santun, cakap dengan baik, lembut. Jadi orang rasa tertarik nak beli pada Muhammad. Sebab tu hasil perniagaannya habis waktu tu. Habis berniaga, untung berlipat kali ganda. Maisarah jawab, "Aku tak pernah tengok manusia sebaik Muhammad." Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, ini contohnya. Antara cara-cara untuk kita berniaga dengan baik, kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dia marah orang, tak pernah dia cakap kuat-kuat, tak pernah dia jerit-jerit. Dia cakap sopan, lembut saja. Itu menyebabkan orang ramai tertarik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah sungguh tertawan dengan keamanahan dan budi pekerti yang tinggi. Dan yang lebih menghairankan lagi ialah keuntungan yang berlebihan yang diperolehinya dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni tertarik dengan perkara tersebut. Dia rasa seronok, untung dia berlebih, berlipat kali ganda, dia rasa seronok. Maka disebabkan itu, dengan perantaraan Nafisah binti Manbah, Khadijah telah menawarkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi teman hidupnya yang halal. Disebabkan dengan budi pekerti Muhammad ni yang baik, sopan santun, lemah lembut, Khadijah binti Khuwailid, dia sendiri yang menawarkan dirinya untuk menjadi isteri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Khadijah ni seorang bangsawan. Kalau boleh dikatakan waktu itu, zaman itu, Khadijah ni perempuan yang nombor satu ketika mana di Mekah waktu itu. Orang perempuan yang menjadi rebutan orang-orang Arab pada waktu itu. Ramai orang Arab masuk minang dia, tapi kesemuanya ditolak. Dia perempuan nombor satu, ranking nombor satu. Ramai orang minat pada dia. Cantik, bijak, kaya, bangsawan.
Orang masuk Minang dia, orang suka orang masuk Minang, tapi semua Khadijah tolak. Tapi bila Khadijah nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah sendiri menawarkan dirinya untuk menjadi isteri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh kita boleh jadikan sebagai ikutan. Kalau kita ni ada anak perempuan kita minat pada seorang lelaki itu, minat pada lelaki tersebut, dia ni baik, handsome, cantik, agamanya bagus, perempuan dia sendiri boleh bagi tahu mak ayah dia, mak ayah bagi tahu dekat mak ayah dia, lelaki tersebut, aku suka pada anaknya. Tak ada masalah. Tak ada istilah pergi cari timba, tak ada. Tak ada. Khadijah pergi tawarkan dirinya kepada Muhammad sendiri, aku yang nak jadi isteri dia. Zaman sekarang pun boleh, tak apa, boleh buat, tak ada masalah. Perempuan pergi bagi tahu pada pihak lelaki, aku suka pada anak aku. Kemudian maka tawarannya tadi telah disambut baik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tidak membuang masa baginda terus menyatakan hasrat hatinya yang mulia itu kepada bapa saudaranya, dan mereka pun terus melamar Khadijah melalui bapa saudaranya iaitu Amr bin Asad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi minang Khadijah, bukannya perempuan minang lelaki, tak. Khadijah, Muhammad yang pergi minang Khadijah. Sebab Khadijah, dia tahu Khadijah suka dia, maka Muhammad pergi minang Khadijah sendiri. Maka berkahwinlah mereka berdua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah binti Khuwailid, yang mana pada waktu itu setengah riwayat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Waktu kena kahwin dengan Khadijah, umur Muhammad 25 tahun dan umur Khadijah berumur 40 tahun. Beza 15 tahun. 15 tahun. Muhammad 25, Khadijah 40. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kelebihan yang Allah bagi pada Siti Khadijah binti Khuwailid? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara kelebihan yang Allah kurniakan kepada Siti Khadijah iaitu dia ni seorang yang bijak pandai, cerdik, orang yang bijak. Dalam sebuah hadis Nabi ada sebut, satu hari ketika mana Khadijah sedang menyiapkan makanan untuk dibawa kepada Muhammad. Ni lepas dia dah kahwin dah ni, Khadijah tolong masak, dia nak siapkan makanan itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril alaihi salam. Datang malaikat Jibril kepada Muhammad. Maka Jibril pun berkata, ha inna Khadijah ta'tika bi kaza wa kaza. Wahai Muhammad, kejap lagi Khadijah tu dia akan bawa kepadamu sesuatu hidangan yang hebat. Dia sedang masak tu, kejap lagi dia akan datang bawa makanan, hidangan yang sangat sedap. Maka Jibril pun berkata pada Muhammad, wahai Muhammad, ballighha minni wa minallahi salam wa basyirha bil jannati min qasabin. Wahai Muhammad, sampaikan kepada dia salam aku, bagi tahu dia aku kirim salam pada dia. Jibril kirim salam pada Khadijah. Dan lagi satu, Muhammad, tolong sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Allah juga kirim salam kepada kepada Khadijah binti Khuwailid. Nak kata mulianya Khadijah, Allah kirim salam pada dia. Begitu juga dengan Jibril kirim salam pada Khadijah. Maka bila Khadijah dah siap masak, dia bawa kepada Muhammad makanan. Maka Muhammad pun berkata, wahai Khadijah, tadi Jibril alaihissalam datang jumpa dengan aku. Dia kata apa? Dia kirim salam kepada engkau, wahai Khadijah. Jibril kirim salam. Dan lagi Allah mengutuskan Jibril, sampaikan salam dia kepada engkau, wahai Khadijah. Jibril kirim salam, Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan dia kata apa lagi? Wahai Khadijah, Jibril juga menyampaikan satu berita yang baik.
wa basyirha bil jannati min qasabin. Dan dia juga bawa berita yang baik, yang mana engkau wahai Khadijah akan dikurniakan syurga, sebuah rumah di syurga nanti yang diperbuat daripada qasabin, permata. Oh, hebat. Bukan calang-calang rumah. Ini rumah batu. Ini rumah permata dia buat untuk Khadijah di syurga nanti. Maka dengan kebijaksanaan Khadijah kata apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ala Jibril salam. Maka Khadijah pun jawab, dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, ke atas engkau lah kesejahteraan, wa minkas salam, dan daripada engkau lah kesejahteraan, wa ala Jibril salam, dan ke atas Jibril juga kesejahteraan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mulianya Siti Khadijah, Allah kirim salam pada dia. Allah janjikan rumah daripada permata di syurga nanti kepada Khadijah binti Khuwailid. Satu kelebihannya. Kelebihan yang kedua, apa yang Allah kurniakan kepada Khadijah ni? Nabi SAW terlalu sayang kepada Khadijah. Walaupun Khadijah telah meninggal, Nabi masih lagi merindui isterinya Khadijah tu. Yang ni saya nak cerita kelebihan Khadijah ni. Bila dia dah meninggal sekalipun, Nabi tetap rindu kepada Khadijah. Dia duduk rumah Aisyah, dia kata, Khadijah masak ni sedap, aku rindu dia dulu. Ya Allah. Dia duduk dekat rumah isterinya lain, aku teringat pada Khadijah. Rindu dia pada Khadijah, isteri ni yang pertama. Sampaikan satu hari dalam hadis ada cerita, ketika mana Nabi sedang duduk bersama-sama dengan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah. Orang ketuk pintu rumah Nabi dan Aisyah. Dia bagi salam. Nabi dengar salam tu, dia kata apa? Wahai Aisyah, siapa tu? Suara dia sama macam Khadijah. Rindu dia pada Khadijah. Sampai macam tu sekali, Khadijah dah meninggal. Orang yang bagi salam tu suara dia sama macam Khadijah. Rupa-rupanya bila dia buka, itu adalah adik kepada Khadijah. Patutlah suara sama. Rindu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha dia tanya pada Muhammad, ya Rasulullah, ma aksara ma tazkuruha hamra'i syidki. Wahai Muhammad, kenapa engkau asyik sebut je perempuan tua tu? Dia kata Khadijah perempuan tua. Apa yang kau rindu sangat dekat Khadijah tu? Jealous. Aisyah cemburu. Apa yang best sangat Khadijah tu? Apa yang bagus sangat? Aisyah kata, qad abdalaka Allah azza wa jalla khairan minha. Bukankah Allah telah menggantikan dia dengan perempuan yang lebih baik? Siapa? Akulah tu, Aisyah kata. Kan ke Allah dah gantikan aku dengan Khadijah? Aku ni perempuan yang lagi baik daripada dia. Apa lagi yang kau ingat pada Khadijah tu? Maka jawab Nabi SAW, ma abdalani Allah azza wa jalla khairan minha. Wahai Aisyah, Allah tak pernah menggantikan lagi perempuan yang lebih baik daripada dia. Ini hebat, sweetnya Nabi. Punya romantik Nabi, dia kata apa? Wahai Aisyah, Allah tak pernah pun ganti perempuan yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat biya idh kafara biyan nas. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Nabi kata apa? Beliau, yakni Khadijah, beriman kepadaku ketika mana orang lain kufur kepadaku. Orang lain tolak ajaran aku, orang lain tolak dakwah aku, tapi engkau Khadijah dulu, dia seorang je yang beriman kepadaku waktu tu. Special. Sebab tu Nabi sayang pada dia.
Dia seorang je yang beriman padaku ketika mana orang lain tolak ajaran aku. Satu. Lagi Nabi kata apa? Wa saddaqtani iz kadzabani an-nas. Ketika mana orang lain kata aku berbohong, orang lain kata aku ni berdusta, orang lain kata aku ni buat cerita dongeng, tapi Khadijah, dia membenarkan semua kata-kataku. Sweet, romantik. Ketika mana itu semua orang kata aku tipu, semua orang kata aku berdusta, tapi Khadijah kata engkau betul wahai Muhammad. Dia seorang je. Sambung lagi Nabi kata apa? Wa wasatni bimaniha iz haramani an-nas. Dan dia berikan semua hartanya, dia infakkan semua hartanya di jalan Allah kepadaku ketika mana orang lain tak ada pun sedekahkan kepadaku harta. Waktu tu tak ada siapa nak tolong aku harta untuk menyampaikan dakwah, tapi Khadijah, dia sahaja yang infakkan semua hartanya kepadaku untuk aku sebarkan dakwah Islam. 3 special. Dan keistimewaannya keempat, Nabi sebut pada Khadijah, wa razaqani Allah waladaha iz haramani auladan nisa. Yang keempat, Nabi kata apa? Allah mengurniakan aku zuriat daripada dia, Khadijah, yang mana Allah tak kurniakan daripada isteri yang lain. 4 keistimewaan Khadijah di sisi Nabi. Sebab tu Nabi kata pada Aisyah, wahai Aisyah, tak ada seorang yang boleh ganti Khadijah. Dialah yang paling hebat, paling special. Terdiam Aisyah waktu tu. Betul lah apa yang dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, anak Nabi ada 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ada lagu pun. Kalau tuan-tuan pernah dengar lagu tu, boleh cari lagu tu. Anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Siapa nama dia? Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 orang lelaki. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Yang keempat Fatimah. 4 orang perempuan. 3 lelaki, 4 perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, anak-anak Nabi semua meninggal waktu kecil. 6 orang daripada 7 semuanya meninggal di depan mata Nabi SAW. Seorang saja yang hidup sehingga Nabi wafat, iaitu Fatimah. Fatimah pun tak hidup lama. Lepas Nabi wafat, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan selepas itu, Fatimah pun meninggal. Nak kata apa? 6 orang anak Nabi meninggal ketika mana Nabi hidup. Nabi nampak sendiri anaknya meninggal. Ujian Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu kisah yang baru ni, kes berlaku. Adik Adam ni. Susahlah nak sebut cerita dia. Dia boleh simpan dalam peti ais, tuan-tuan. Memang tak tahu perangai apa ni. Budak tu dah meninggal, dia pergi simpan dalam peti ais. Berita baik untuk mak ayahnya. Sebuah hadis ada sebut, Abu Hasan dia tanya pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya anak aku 2 orang lelaki telah meninggal. Abu Hasan ni anak 2 orang lelaki meninggal. Maka dia tanya pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, anak aku 2 orang meninggal. Ada tak hadis Nabi ataupun perkataan Nabi yang boleh melegakan hati aku? Ada tak kata-kata Nabi yang boleh engkau sampaikan kepada aku untuk aku rasa lega sikit? Anak aku 2 orang dah meninggal ni, bagilah aku lega sikit. Maka Abu Hurairah pun berkata pada dia, wahai Abu Hasan, maksudnya dia kata apa? Kanak-kanak itu akan jadi anak syurga nanti. Apabila dia berjumpa dengan ibu dan ayahnya, dia akan tarik baju ataupun tangannya. Anak yang meninggal waktu kecil tu, di syurga nanti dia akan tarik baju dan tangan ibu dan ayahnya. Sampai bila? Dan dia tak akan lepaskan baju ayah dan ibunya
sampai dia masuk syurga. Allah. Nak kata apa? Orang yang meninggal anak kecil ni, Allah kurniakan kepada dia syurga. Kelebihan, berita baik yang dikurniakan kepada mereka yang meninggal anak kecil. Allah bagi mereka ni ganjaran syurga. Anak dia di syurga nanti dia akan tarik, mak ayah jom kita masuk syurga sama-sama. Ya Allah. Itu juga ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi meninggal 6 orang anaknya daripada 7. Seorang aja yang hidup, Fatimah. Sampai akhir hayatnya Fatimah masih hidup. 5 bulan ataupun 6 bulan selepas itu Fatimah pun meninggal. Tak lama pun hidup dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kelebihan Khadijah. 4 saya sebut tadi. 4 kelebihan Khadijah yang Nabi sebut pada Aisyah. Wahai Aisyah, dia beriman padaku ketika mana orang lain tolak ajaran aku. Dia yang bagi aku, membenarkan aku ketika mana orang lain kata aku berbohong. Dia yang menginfakkan harta dia di jalan Allah untuk aku ketika mana orang lain tak bagi aku sedikit pun harta. Dan dia telah kurniakan aku zuriat. Allah kurniakan melalui Khadijah zuriat kepadaku. Kelebihan Khadijah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ni dia tak kahwin lain selagi mana dia kahwin dengan Khadijah. Selagi mana Khadijah belum wafat, selagi itu dia tak kahwin lain. Khadijah meninggal ketika mana sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita akan masuk Isra' dan Mi'raj sebentar akan datang. Tapi ketika mana Khadijah hidup, Nabi tak kahwin dengan orang lain. Sampai Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin dengan seorang wanita yang sangat tua dan tak ada harta. Namanya Saudah. Namanya siapa? Saudah. Kalau orang Melayu bahasanya Saudah, macam tu lah, Saudah. Nama Arab Saudah sebutannya. Itu isteri kedua Nabi. Orang dia macam mana? Tua, tak ada harta, lemah dah. Itu yang dikahwini oleh Nabi SAW. Kemudian barulah dikahwin dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam semua isteri-isteri Nabi, semuanya isterinya janda, orang-orang tua. Seorang sahaja yang anak dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi ni kahwin bukan disebabkan nafsu dia, tak. Nabi kahwin di atas perintah Allah. Dia bukan je nampak itu perempuan aku nak kahwin dengan dia, bukan. Nabi kahwin di atas perintah Allah. Allah perintahkan, okey kahwin dengan dia, maka Nabi kahwin dengan dia. Bukannya di atas hawa nafsu Nabi sendiri, tak. Itu kelebihan Khadijah. Nabi tak kahwin selagi mana Khadijah hidup. Bila Khadijah meninggal, barulah Nabi kahwin lain. Specialnya Khadijah binti Khuwailid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengajaran yang boleh kita dapat hari ini apa? Sikit lagi. Pengajaran yang kita boleh dapat hari ini ialah perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah membayangkan kepada kita yang Rasulullah SAW tidak memberatkan soal-soal kepuasan hawa nafsu dan sebagainya. Nabi kahwin dengan Khadijah bukannya disebabkan hawa nafsu, tapi kita boleh katakan kepada dia apa? Orang-orang missionary, orientalis dan juga kuncu-kuncu mereka ni, mereka kata apa? Nabi ni kahwin sebabkan hawa nafsu. Orang-orang barat, mereka kata Nabi ni kahwin ramai sebab hawa nafsu Nabi. Nabi ni nafsunya kuat. Salah. Kita boleh lawan, kita boleh tolak pendapat dia dengan kata apa? Nabi ni kahwin bukan disebabkan hawa nafsu, tapi disebabkan perintah Allah. Kita boleh lihat orang yang Nabi kahwin ni bukannya anak-anak dara semuanya, bukan. Semuanya orang-orang tua. Itu yang Nabi kahwin, 11 orang. Jadi orang-orang barat ni kata Nabi ni kuat nafsu. Dia kata secara tidak langsung telah menunjukkan kepada kita bahawa itu pandangan yang buruk kepada orang Islam dan juga Muhammad khususnya. Bila ada orang kata macam tu, kita kena tolak awal-awal. Kita kena lawan awal-awal. Sanggah awal-awal pendapat tu. Kata Nabi bukannya kahwin anak dara. Kalau nak kata Nabi kahwin ikut hawa nafsu, kenapa Nabi tak kahwin dengan semua anak dara? Inilah yang dijalankan antara kerja-kerja jahat orang-orang
orang-orang barat nak memburukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pengajaran yang boleh kita dapat. Jadi Nabi ni yang pertama, Nabi berniaga hari ni. Yang kita boleh dapat pengajaran untuk tajuk hari ni, Nabi ni berniaga harta Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid pada umurnya 25 tahun dan Khadijah umurnya 40 tahun. Sampai sahaja Khadijah meninggal, barulah Nabi berkahwin dengan perempuan yang lain. Nak kata apa? Nabi kahwin bukan disebabkan hawa nafsu sahaja, tapi Nabi kahwin disebabkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kita boleh dapat pengajaran daripada tajuk kita hari ini, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita akan datang tajuk yang baru, iaitu penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha membina semula Kaabah. Kalau yang ada buku, muka surat 75. Tajuk yang seterusnya, penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk membina semula Kaabah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah huraian serba sedikit tajuk kita untuk hari ini. Jika ada soalan ataupun pertanyaan, boleh diutarakan, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Saya buka 2 minit je. 2 minit je. Tak ada soalan? Ramai yang cuti, betul? Tak ramai hari ni. Open house. Jadi kalau tak ada soalan, sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini berkenaan dengan Siti Khadijah yang saya janjikan dulu. Sebelum Ramadan saya kata saya akan ceritakan kelebihan Khadijah. Itu baru sikit. Nanti saya akan ceritakan lagi kelebihan Khadijah. Sebab itu saya namakan anak saya yang ketiga Siti Khadijah. Sebabkan kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada dia. InsyaAllah semoga anak saya itu menjadi anak yang salihah, yang diberkati oleh Allah, dan juga sama perangainya seperti Khadijah tu, InsyaAllah. Segala yang baik datang daripada Allah, segala kekurangan kelemahan datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.